Jajah pinkan je. Pin. Okey, pusingkan balik. Orang PD, orang kampung Paya. Tapi menetap kat sini dah kan? Itulah. Itulah nak perkenalkan kat dia orang ni orang PD lah. Okey, ni. Tak silau kat situ. Cuba. Cuba sahabat-sahabat Latahzan kita check sound system. Audio, video. Okey tak? Sebab kita bertukar tempat ni. Cuba respon. Oh, dia tak boleh pandang Ustazah. Saya boleh baca komen. Ustazah nak pandang muka. Macam mana? So, terbalik tu. Kamera. Adjust kamera je. Kamera depan. Okey Cik Rodia, Hanisa Syafi'i. Okey, audio video. Jauh sikit. Sekarang keluar. Okey. Tapi macam silau belakang tu orang tengok. Silau ke sayang? Sini je. Kau tahu sebab apa? Ustazah nak tunjuk bunga tepi tu. Nak tunjuk bunga. Berpeluh, kilat-kilat dah muka. Okey, cantik kata Kak Amidah Saad. Rumah siapa yang cantik ni? Visual jelas. Kak Yanti Hamid visual saja. Suara okey ke? Okey dah. Di Alostar AV cantik. Alhamdulillah. Semalam kita kuliah apa yang sangkut-sangkut tu Fit Wanita. Kita pakai wifi kat sini, handphone saya DG dia berkata kat kawasan ni memang okey. Alhamdulillah. Tak dia. So sebenarnya pening kepala sangat. Okey. Okey Cun. Ustazah ada belakang nak ada. kat sini. Tak cukup okey. Nora Johan, Liz Daud, Nurihan Afina, Shima Ros, Rakiah Abdul Rahman. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Zaliha Zainal, Siti Roziah Uthman. Minhatul Mimin. Boleh je kalau nak tengok ni tapi sound kena keluar. Sound kena off. Okey. Kita dah ada lebih 200 orang. Maka kita mulakan. InsyaAllah. Buka Latahzan. Muka surat. Muka surat berapa Wan ni? Hari ni kita ada sahabat-sahabat Latahzan kita yang join dengan kita. Syekh Ustazah boleh direct depan. Muka surat berapa Wan ni? Wani Yahya. Okay, nama Facebook Wani Yahya. 222. Ustazah bila musafir Ustazah bawa kitab lama sebab kitab baru kan cantik lagi. Jadi alang-alang dia dah tak berapa nak comel. Kita rosakkanlah sekali. Boleh rosakkan. Bukan macam tu. Kan sayang. Kita rosakkan satu-satu. Yang baru kita simpan dulu. Okey. Muka surat 218 kitab lama. 222 kitab baru. Bab yang ke-113. Okey. Alhamdulillah. Ustazah bersiaran dari Kampung Paya. Dekat dengan Tanjung Gemuk. Taman Desa Permai sebenarnya. Oh, di sini Taman Desa Permai. Okey, Port Dickson. Alhamdulillah. Kami baru lepas jalan-jalan tu yang berkilat-kilat dengan Jajah ni. Jajah nak interfere sekejap. Okey, subhanallah. Pukul 10 pagi kita nak start Latahzan. Minta maaf hari ni Ustazah tak buat pagi. Hari Ahad kan Ustazah ada kuliah khas pagi tadi. Siapa yang kat kampung saya tu, Kampung Paya tu, mainlah datang sini. Subhanallah.
Buku baharu muka surat 222. Okey. Kita mulakan mengambil keberkatan ramai ni sahabat-sahabat kita, ibu-ibu kita, okey, warga Port Dickson. Bersama-sama kita pada hari ini kita menagih barakah insya-Allah daripada Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita nak dengar ahli dalam rumah dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nak menunjukkan hari ini bukan di dalam bilik studio, bukan berseorangan. Tapi kita di rumah seorang jemaah La Tahzan, pengikut setia. Bahkan adik-beradiknya, kakaknya cukup follow La Tahzan. Subhanallah. Okay? Jadi Alhamdulillah hari ini panggil kawan-kawan masjid. Sebelum Ustazah live di masjid, kita punya sahabat Azizah Arifin kirim salam dekat warga TV Al-Hijrah. Masya Allah. Pun bersama-sama kita. Subhanallah. Jadinya kita akan menyambung kuliah La Tahzan kita. Petang nanti Ustazah di masjid. Masjid apa nama? Karyah Kampung Paya. Nama masjid tu ada kan? Masjid Karyah Kampung Paya. Mariah tu salah. Ha? Subhanallah. Masjid Karyah Kampung Paya. La ilaha illallah. Saya duk sebut kenapa ni? Kat situ Mariah. Tengok. Tengok kesan typo. Ustazah dah bagi tahu dekat kan Masjid Mariah. Ustazah kata mungkin ada orang wakaf atas nama mak dia. Masya Allah. Jadinya Masjid Karyah Kampung Paya. Kan dah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jadi lepas daripada masjid tu Ustazah tak balik dah ke rumah ni. Terus kita gerak ke JB insya-Allah berkat doanya seluruh sahabat-sahabat La Tahzan. Jadi hari ni Ustazah pakai stand ni jauh sikit. Maka mata kecil je nak baca satu-satu komen pun memang tak mampu. Kita teruskanlah kuliah kita. Tajuk pada bab 113. Jangan bersedih, anda tidak akan mati sebelum ajal tiba. Masya Allah. Ingat tak? 3 ke 4 kali pertemuan kita berada pada bab 112. Maknanya jangan bersedih selagi mana anda dalam Islam. Subhanallah, kita belajar panjang sangat bab tu. Panjang sungguh dan ia sangat memberi kesan pada jiwa kita. Ada beberapa messenger dalam inbox Ustazah mengucapkan terima kasih sangat, bukan terima kasih pada Ustazah. Nasihat daripada Dr. Aida Al-Qarni, kita sama-sama belajar sebab Ustazah tolong bacakan saja isi kitab. Masya Allah, kesan dia sangat besar pada tajuk 112 walaupun 3-4 pertemuan baru kita habis. Tapi hari ini tajuk ni sedikit ringkas. Jadi Ustazah nak habiskanlah tajuk ni insya-Allah. Okay, jangan bersedih, anda tidak akan mati sebelum ajal tiba. Dan Ustazah baca isi kitab ni sebelum sampaikan kepada anda tadi ketika Ustazah berjalan-jalan dalam kereta, Jajah bawa sebelum turun dekat satu tempat. Sebenarnya tak tahulah nama tempat tu apa, tapi airnya jernih sangat. Lepas tu saya hantar gambar dekat Ustaz Azwan di Mekah. Sebab dia kata kalau nak pergi berkelah dekat PD ni, apalah yang seronoknya. Marah orang PD ni. Apalah yang seronoknya. Air dia memang tak jernih. Kan konon-konon lah. Kan KL dekat dengan PD. Jadi antara pantai yang selalu orang pergi bercuti, Port Dickson. So air dia bukannya jernih. Tapi nak bagi tahu Ustaz Azwan dekat Mekah ni, tempat yang kami pergi lepak tadi memang sejernih-jernih. Sampai Izati kata macam air dalam swimming pool. Tapi bila orang PD tanya kat mana Ustazah, entah tak tahu mana dah. Tapi tak ada orang mandi lah kot. Tak lama lepas tu Ustazah buat live pendek-pendek tadi.
ada 2 kereta nak datang memancing. Maka kami pun larilah sebelum mereka pancing kami. Perasan sungguh. Tak ada siapa nak pancing. Semua dah expired dah. Jadi maknanya kita jumpa untuk hari ini. Bab 113 sangat indah. Jangan bersedih, anda tidak akan mati sebelum ajal tiba. Saya baca dalam kereta tadi rasa deep sangat. Kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dah biasa baca kan? Sadaqallahul azim. Maka benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Apabila telah datang ajal mereka, sekali-kali mereka tidak dapat menunda atau menyegerakannya barang sesaat pun. Maknanya apabila tiba ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kita nak minta tunda, nak minta lewatkan. Ustazah selalu ceritakan dalam program-program kami membawa jemaah umrah, banyak sangat kesan-kesan. Yang mati di Madinah pernah kami uruskan, yang mati di Mekah pernah kami uruskan, yang mati dalam kapal pernah kami uruskan. Dan yang paling terkesan, Ustazah dah cerita dalam banyak kuliah, ketika seorang pakcik di Madinah, airport, masa tu kami masuk Mekah dulu, kemudian balik daripada airport Madinah. Kan paling ceria, kita kata duduk-duduk pakcik rehat semua, dia tetap nak seronok nak balik ni. Tolong-tolong ambil angkat bagasi, uruskan air zam-zam semua. Buat sehingga hari ini untuk pengetahuan yang nak menunaikan umrah, tidak ada air zam-zam boleh dibenarkan bawa pulang. Kita terus-terusan berdoa sebenarnya insya-Allah, sebab mana-mana pun boleh buat air zam-zam, boleh dapat air zam-zam kalau kita tahulah kat mana orang yang supply kan. Tapi sekarang ni bila air zam-zam tak boleh sama sekali dibawa keluar, itu satu isu lah. Jadi semua orang yang bertanya air zam-zam pada Ustazah pun memang tak ada, sebab kita memang bawa dari sana. Jadi kalau ada tu something wrong jugalah. Mungkin stok lama tu tak apa, dia tak rosak. Tapi untuk ke depan ni, selagi tak boleh jemaah umrah bawa balik, maknanya boleh diragukan lah kalau ada orang yang menjual air zam-zam sekarang ni. Okay? Sebab semua orang boleh buat setakat stiker kan, selagi kita tak bawa masuk makmal sebagainya. Jadi buat sekarang ni. Tapi wallahualam, Ustaz Azwan dan sahabat-sahabat sangat yakin dan percaya benda ni tak lama pun. Sebab daripada awal kita PKP dulu, dah semakin bebas, sekarang ni dah semakin mudah. Umrah pun dah boleh berkali-kali katanya. Okay? Jadi alhamdulillah lah, semakin ringan insya-Allah. So kita doa je lah. Jadi pakcik tu seronok sangat nak balik ke Johor. Lepas tu anak dia ambil dekat KLIA. Kat KLIA sebab dah masuk waktu nak singgah makan semua di RNR Seremban. Bila dia kejut, bapak ni terlelap, rupa-rupanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kami bila dapat daripada grup umrah tu, kita cakap, ya Allah pakcik, sebab yelah kita dah macam saudara kan, 2 minggu duduk sana. Kita cakap, kalaulah mati tu boleh minta cepat, kita akan minta doa matilah di Madinah semalam. Sebab boleh dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dan kalaulah mati tu boleh minta lambat, kita akan doa kepada Allah, kenapa tak matikan pakcik ni di dalam rumahnya. Sikit lagi nak sampai Seremban, nak sampai Johor kan. Maknanya biarlah mati di dalam rumahnya, di bawah bumbung rumahnya, dikelilingi oleh anak-anaknya. Tapi kehendak Allah, mati dalam kereta tu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Begitu juga kejadian kematian yang kami nampak dengan mata sendiri dalam kapal terbang. Rupanya dalam kapal terbang dia akan buat pengumuman siapa yang doktor semua kan, selain daripada anak kapal yang boleh membantu. Jadi rupanya memang mereka doktor-doktor ni kadang-kadang bila berjalan memang dia bawa asas alat-alat dia lah kan. Memang dia bantu, memang bantu untuk selamatkan. Tapi bila ajal itu atas rantai kapal terbang sahaja, tak ada. Okay? Jadi kita nak sebut Allah, tinggal sikit lagi nak landing. Dan undang-undang orang dalam kapal ni rupanya kalau misal kata jauh lagi nak landing, dia kena buat pendaratan cemas di mana-mana airport yang terdekat. Jadi bayangkan saat itu nak uruskan jenazah lagi semua payah. Jadi subhanallah, pengalaman-pengalaman macam ni betul-betul menyegarkan jiwa. Tak ada salah langsung ayat Allah Al-A'raf 34. Okay, jadi bila semua orang beriman meyakini akan ayat-ayat Allah, jawapannya kenapa kita takut sangat nak mati? Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kenapa takut sangat nak mati? Sebab
Kadang-kadang kita kata, Ustazah, mak saya kena COVID, bla 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 bla. Saya pernah jumpa sebulan dalam ICU, keluar sihat walafiat. Boleh berkebun sihat, umur 70 lebih. Dalam pada orang kata risiko tinggi, sebagainya penyakit macam-macam, duduk ICU sebulan. Tapi boleh keluar sihat walafiat, Masya Allah. Ada yang muda-muda 30-an kan, Ustazah COVID tapi baru ni lah insya-Allah sihat tu. Nanti jumpa lagi daddy balik rumah, anak dia kan melambai-lambai tangan 3-4 hari selfie-selfie ni dekat pusat kuarantin. Tapi malam yang ketiga, malam keempat kan rupa-rupanya sesak dada terus meninggal. Bini menangis kan sebab tak sangka sihat. Dialah tukang buat laporan kat situ. Pak cik ni kesian dah kena pasang oksigen, pak cik ni kesian dah ditidurkan. Akhirnya dia yang sihat walafiat tu pula yang kembali ke rahmatullah. Ini jawapan sebenarnya COVID ni sangat memberi satu ibrah yang besar pada kita. Kan siapa pun semua orang, kenapa kita takut mati? Sebab kita tak cukup persiapan. Kalau kita tanya satu-satu, memang semua kita, hatta siapa pun, ustazah yang bercakap ni pun, kita tak cukup persiapan. Kita tak buat persiapan yang sungguh-sungguh. Tapi bila kita diuji dengan pelbagai masalah, jangan streskan diri kita dengan aku nak mati dah kot, aku nak mati dah kot. Akhirnya semua benda tak jadi. Sebab apa? Sebab kita belum beriman dengan Al-A'raf ayat 34. Yakni ayat Allah ini. Okay, jadi sangat bahaya. Dan cuba anda dengar sungguh-sungguh. Apa katanya Dr. Aid Al-Qarni? Ayat ini merupakan peringatan keras terhadap para pengecut yang mati berkali-kali sebelum kematian mereka yang sebenarnya datang. Ustazah sebut tadi dengan Jaja, dengan Izzati dalam kereta masa Ustazah baca. Cuba dengar ayat ni kan. Orang yang tak percaya dengan kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Itulah orang pengecut yang sebenarnya ajal belum datang. Mati sebenar belum datang. Tapi dia telah melalui kematian berkali-kali. Maksudnya apa? COVID berapa ramai orang yang sampai bercerai-berai. Sampai rasa down yang melampau sangat. Stres sampai murung sebagainya. Saya kata kalau diuji dengan apa pun dalam COVID ini, kita masih hidup. Kita belum mati. Sampai Ustazah dah habis kata dah nak pujuk macam mana. Ustazah tolong nasihatkan abang saya. Ustazah tolong ni. Isunya sekarang ni awak ni hidup ke mati? Memanglah saya hidup. Tapi apa guna saya hidup Ustazah? Mak ayah saya dah mati. Anak-anak saya dah mati. Apa guna saya hidup? Macam tu. Isunya sekarang kita masih hidup. Allah pilih dia untuk kembali ke rahmatullah. Ada tanda sayangnya Allah. Sebab Allah tahu kalau dia hidup panjang lagi, Allah lebih tahu apa yang akan dilakukan atas dunia. Orang macam kita Allah beri hidup, biar kita kecewa, sedih, duka macam mana sahabat-sahabat muslimin muslimat. Allah lebih tahu kenapa kita perlu hidup. Dan malaikat yang Allah hantarkan untuk mengagih-agihkan rezeki kepada kita, malaikat ni tahu selagi ada kehidupan mesti ada rezeki. Allahu Akbar. Selagi ada kehidupan mesti ada rezeki. Wajib baginya untuk mendapat rezeki. Termasuklah ulat-ulat di dalam batu. Kenapa masih ada makanan? Jadi rezeki itu bukan kata yang mati tu boleh hidup balik. Kalau betul lah hidup ni rezeki, Ustazah saya dah tak pandang duit dah. Mak ayah saya, pasangan hidup saya mati. Macam mana saya nak hidupkan balik yang mati tu? Tolong jangan jumut sangat akal kita. Okay, Allah beri kehidupan ini adalah rezeki yang besar untuk apa? Untuk kita bertaubat atas dosa-dosa yang silam. Dan Allah suruh kita penuhi dengan amal salihat. Okay? Jadi Allah tahu orang jenis macam ni kalau hidup lagi ada peluang taubat. Tengoklah ibu-ibu, ayah-ayah kita. Cuba patah balik ke belakang. Dulu kita baik sungguh tak macam sekarang ni. Rajin pergi masjid, rajin dengar majlis ilmu kan. Ramai yang dengar latahzan waktu sekarang ni. Dulu agak-agaknya masa 20-an, 30-an hari Minggu pula pukul 10.20 pagi buat apa? Dalam selimut Ustazah. Macam itulah contoh kan. Okay? Jadi kita rasa macam subuh pun tidak tadi. Kami di PD tadi elok-elok azan subuh hujan dengan lebatnya. Agak-agak situasi macam tu macam mana? Kalau kita 20-30 tahun dululah. Alah tak apalah besok sembahyang lah. Hari ni je nak tidur. Berapa kali hari ni dah tu. Kan? Jadi maknanya ujian sangat besar. Kan? Jadi Allah hidupkan kita ni untuk peluang jadi orang yang lebih baik. Sebab syurga dan neraka ciptaannya Allah. Untuk mendaftar ke dalamnya, sekarang ni kita kena buat. Nak jadi ahli syurga, hari ini bercirikan sepertinya ahli-ahli syurga. Macam mana perbuatannya, macam mana percakapannya.
Seorang yang mati kita doakan. Jangan kita nak mati sama dengan dia. Kalau macam ni ustazah, baik Allah matikan saya sama duduk dalam tu. Alah, cakap je. Cuba berdiri dekat tepi kubur yang dah digali tu. Kan? Rasa nak masuk ke tidak? Idak le. Biarlah cakap sehidup semati pun kan. Kita hantar ke perkuburan pasangan cinta hati kita. Akhirnya kita balik dengan keluarga kita. Apa tak masuk dalam tu sekali? Takkan. Minta maaf sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kita ni cakap je. Tapi tidak sebenarnya. Sebab kita tak bersedia untuk mati. Jadi tempuhlah hidup ini. Kan? Wallazi qaddara fahada. Allah takdirkan apa jua, kita harus tempuh dengan apa. Allah jamin Allah akan tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Tapi bersyarat. Apa syaratnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar. Okay, jadi kita ni nak minta jalan keluar tanpa kita melalui satu step utama. Itulah takwa. Okay, orang takwa tidak melampau-lampau dalam putus asa. Sebab Allah dah kata dah, wala taqnatu. Jangan sama sekali engkau berputus asa daripada rahmatnya Allah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, jangan mati sebelum ajal. Ustazah Zai biasa sebutkan. Dan hari ini kita jumpa dalam muka surat 222. Amat ramai para pengecut yang mati berkali-kali sebelum kematian mereka yang sebenarnya datang. Jom sahabat-sahabat La Tahzan, kita gunakan kalimah ini bila kita memberi nasihat. Kan sebab kadang-kadang kita duk jumpa kawan-kawan kita yang diuji, sabarlah sila hari bulan kita kena lompang tau. Orang tu dah tak tahan sabar dah, kita duk sabar. So kita pindahkan kata-kata macam ni. Kita pindahkan kata-kata macam ni. Jangan jadi pengecut. Tabahlah, tempuhlah hidup ini. Sebab apa? Allah masih nak kita hidup. Ada sebab. Allah nak daftarkan kita ke syurga ni, ada sebab. Maka Allah beri kehidupan. InsyaAllah kau takkan, kalau kau baca kitab La Tahzan sampai habis, insya-Allah kau akan temui jawapan. Sekarang relax baru 2222. Macam itulah maksudnya. Hidup ni panjang lagi yang Allah nak jumpakan kita dengan titik taubat yang sebenar. Patutlah dalam sujud kita yang terakhir kita disuruh detikkan dalam hati kita, ya Allah rezekikan aku taubat sebelum mati. Atau kita minta taubatan nasuha. Taubat nasuha kita, taubat yang sungguh-sungguh tu Allah terima. Kadang-kadang ada orang taubat, buat lagi, taubat, buat lagi, taubat, buat lagi. Na'udzubillah, akhirnya dia mati dalam keadaan mengulang maksiat itu. Kita tak nak, na'udzubillah min zalik. Jadi matilah dia dalam su'ul khatimah. So kenapa kita masih dihidupkan? Allah kata ni kalau mati saat ni tak syurga ni. Maka Allah beri lagi peluang untuk kita hidup. Jangan mati sebelum ajal. Pakat tulis belaka, jangan mati sebelum ajal. Baik, sahabat-sahabat, kita sambung. Mereka harus sedar bahawa di sana ada ajal yang telah ditentukan yang tidak boleh disegerakan atau ditunda, yang tidak seorang pun mampu menyegerakan kematian walaupun hanya sebentar. Putus asa macam mana pun, nak mati sekarang lah. Kau mati kemudian apa gunanya? Cuba tanya ibu-ibu tunggal yang telah ditinggalkan oleh suami, pergi ke rahmatullah. Kan cuba tanya, awal-awal dulu bohonglah tak nangis. Semua nangis. Kan sahabat-sahabat, sebab kita sayang. Tak berjalan sekejap. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita sembang ni acik-acik dekat PD ni, Ustaz tanya, cik duduk dengan siapa kat rumah? Seorang lah Ustazah, lepas suami meninggal. Berapa tahun dah? Lama dah, 2013 meninggalnya. Nampak sihat walafiat je sahabat-sahabat. Kita tak tahu apa berlaku di dalam dada, rongga dada mereka. Tapi mereka gahkan hidup. Walaupun seorang-seorang kan, di mana dapat kekuatan? La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya Allah yang beri kita kekuatan. Allah tahu kau boleh hidup walaupun seorang-seorang. Sebab yang menghidupkan kau selama ni bukan suami. Bukan nafkah ataupun rezeki daripada suami, tapi rezeki daripada Allah. Jadi apa lagi yang kita nak berkeluh kesah? Semuanya patut dialhamdulillahkan. Begitulah sahabat-sahabat muslimin muslimat, baiknya Allah. Okay? Dengan adanya ketentuan ajal inilah sebenarnya seorang hamba boleh merasakan ketenangan, ketenteraman dan keteguhan hati. Nampak? Bezanya orang beriman dengan orang yang kufur. Orang beriman dengan ayat-ayat Allah. Kenapa aku nak risau sangat ni, COVID tak berakhir lagi ni? Kalau Allah kata belum ajal, aku takkan mati kerana COVID ni. Tu mati sebab apa tu kak? Sebab COVID lah Ustazah. Jawapan utama sebab ajal dah tiba. Betul asbabnya COVID. Tapi buktinya berapa ramai orang COVID tapi tak mati. Faham ya muslimin muslimat? Tolong jangan salah faham sangat. Bila kita sebut mati sebab COVID tu Ustazah, jawapannya sebab ajal.
Ada orang merangkak keluar daripada kereta yang dah hancur aksiden. Orang boleh ni hantu dia ke yang keluar ni. Tak, sihat walafiat. Sihat walafiat, kereta hancur. Kenapa Allah tak matikan dia? Sihat walafiat, ada sebab. Tapi kereta hancur tak apalah Ustazah. Kereta boleh cari, duit boleh dicari. Kesihatan ni lah yang Alhamdulillah. Itu imam di mana? Bukan imam lah. AJK ada kod ni. Sahabat-sahabat saya di Masjid Al-Mardiyah. Begitu dia bercerita. Kena berjalan. Kena hempak pokok yang besar. Kan orang semua terkejut. Kereta hancur dah. Tiba-tiba orang keluar daripada bawah pokok tu. Masya Allah. Sehat walafiat. Luka sikit je dekat hujung jari. Sampai sekarang hidup lagi. Kan? Jadi makna nak sebutnya semuanya kerja Allah. Kita risau sangat. Mak-mak kan ramai sangat. Ustazah sedih anak saya nak sambung belajar pergi London ni. Nanti siapa nak jaga makan minum dia semualah. Tapi nak anak berjaya. Tapi tak nak tinggalkan anak tu jauh dengan kita. Jawapannya sebaik-baik penjaga adalah Allah. Kalau mati nanti tak jumpa macam mana? Cik, pertemuan yang sebenar bukannya di dunia ni. Masih ada kan ibu-ibu yang menangis. Ustazah dah berbulan, dah sebulan dah rasa boleh rentah negeri. Anak saya tak sampai lagi kat rumah Ustazah. Tapi dalam Facebook dia pergi holiday tiap-tiap minggu. Ada ibu-ibu yang menangis. Tak apalah ibu-ibu dirahmati Allah. Kalau dengan sabarnya kita, insya-Allah nanti kita boleh jenguk mereka semula. Syaratnya mereka mati dalam keimanan. Tapi ingat anak-anak yang menonton, redanya Allah takkan sampai kepada kita tanpa redanya ibu dan ayah. So semua kita nak, hidup ni penuh dengan amanah, hidup ni penuh dengan tanggungjawab. Okay, kalau ada yang tersakiti hatinya, ibu-ibu yang derita jiwanya, kan Allah tak pernah buta. Kita sentiasa memaafkan ibu-ibu dirahmati Allah. Betapa baiknya Allah kepada kita. Okay, jadi Allah beri ruang, Allah beri peluang. Maka Masya Allah, tabarakallah, ambil saja ayat ini sebagai satu penguat semangat kita. Okay, takkan mati seseorang sebelum datangnya ajal. Berbukti lagi pada surah Qaf ayat 19. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'at sakratul maut bil haqq. Bila sebut bil haqq, inilah kebenaran-kebenaran yang Allah nak tunjukkan. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Memang sakarat itu akan datang. Setiap hari Selasa di Masjid Al-Mardiyah kita duk bahaskan kitab di balik tabir kematian. Bagaimana cerita tentang sakitnya sakaratul maut. Ujian saya besar atas dunia Ustazah. Kenapa tak berlaku pada orang lain? Kenapa hanya saya yang diuji dahsyat macam ni? Tolong jangan perasan. Okay? Jangan perasan ujian kita yang paling besar. Sebab semua kita akan melalui satu fasa ujian yang super besar. Apa kitab tu kata? Tidak ada ujian yang lebih besar mengatasi ujian datangnya sakaratul maut. Sakaratul maut tu sakit. Sakaratul maut tu perit. Nabi yang dijamin syurga pun mengalami sakitnya sakarat. Jadi mustahil untuk kita tidak melalui sakitnya sakarat. Jadi kalau kita betah dengan ujian-ujian atas dunia, ini asbab kau nak tengok sabar aku level mana, kedudukan aku nanti di mana, kita minta dimatikan di kalangan nabiyin, siddiqin, syuhada, muslimin, muslimat, kan sahabat-sahabat muslimin, muslimat dirahmati Allah. Tapi kita tak sanggup dengan ujian yang Allah berikan. Maka orang yang betah dengan pelbagai ujian atas dunia, semoga dipermudahkan pada ujian besar, itulah sakarat. Itu harapan kita. Tapi kalau dengan ujian-ujian, sebab ini adalah latih tubi. Anak-anak kita kat sekolah ada ujian 1, ujian 2, ujian percubaan, baru ujian yang besar. Kan? Susah ke Kak Ngah exam tadi? Cik baik ibu, masa first ujian tu macam dah ada dah soalan tu. 3 soalan rasa dah keluar tu. Ujian kedua tu adalah dalam 10 soalan. Masa trial hari tu ibu, rupanya soalan tu separuh daripada masa trial tu. Nasib baik kakak dapat jawab dengan mudah. Nampak ibu-ibu dirahmati Allah? Dan sekarang ni Allah latih tubi kita dengan satu ujian. Semua kita lulus. Dengan lulusnya itulah kita dapat husnul khatimah. Subhanallah. Dan keringanan saat sakarat. Sahabat, di kalangan waktu kita sakarat, kita ni direbut oleh malaikat, direbut oleh iblis. Iblis nak bawa kita ke mana? Ke jalan-jalan neraka. Sampailah engkau disesatkan oleh iblis waktu kita berada nyawa di kerongkongan. Nak putus dah. Tapi dia kacau kita. Sebab dia dah janji depan Allah. Dia dah janji depan Allah akan kacau kita sampai kiamat. Kiamat tu maksudnya apa? Kiamat kecil adalah kematian tu lah.
kiamat besar, nanti saat semua orang dibangkitkan. Subhanallah. Jadi kita tak nak ikut iblis, kita nak ikut malaikat yang membawa kita ke syurganya Allah. Kan lalu dipamerkan kepada kita hanya yang baik-baik, insya-Allah. Allahu Rabbi. Saya dalam permusafiran ni bicara tajuk macam ni, meremang bulu roma, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Doanya musafir insya-Allah dikabulkan oleh Allah, kan. Kemudian Ustazah selalu juga minta dalam pada orang yang sama-sama menadah ilmu, yang seronoknya bila Ustazah mohon doa, Ustazah nak pergi Mekah ke mana selalunya, tolong doa. Nanti dia kata apa? Ustazah lah doa kami, Ustazah kan nak musafir. Ustazah pun kata, Allah, lurai sungguh makcik-makcik ni. Makcik maksudnya macam mana? Kasih sayang. Kasih sayang yang dilepaskan, yang melepaskan, Masya Allah. Begitulah kita, kan, bila berbicara dalam keluarga, semua saling hormat menghormati. Semua saling kasih mengasihi. Kan, kita menadah doa, mintakan doa. Bila kita doakan saudara-saudara kita, malaikat amin, 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 kata malaikat. Doa yang baik-baik itu untukmu jua. Sebab tu kehidupan para sahabat indah. Tak ingat untuk doa yang panjang pada dirinya. Tapi bila ditelik dengar sahabat doa pasal apa ni? Dia doakan orang lain. Yang panjang doa daripada tinggi tangan jatuh. Kita jatuh terus, tidur dah. Bismillahirrahmanirrahim wa amut. Daripada jatuh, angkat lagi. Jatuh, angkat lagi. Doa apa ni yang doa angkat-angkat tangan ni? Doa untuk para sahabatnya. Jadi orang tanya, asyik doa untuk orang je, doa untuk hang mana? Sebab dia teringat kata Nabi SAW, kita mendoakan saudara kita, malaikat kata, amin, doa yang baik tu untukmu jua. So Ustazah Zai berfikir, setakat aminnya kita sang pendosa, apa sangat? Tapi aminnya malaikat yang tak pernah buat dosa luar biasa. Jadi nak diaminkan doa kita oleh malaikat, rajin-rajin doakan orang lain. Sebab tu kita kena minta. Kena minta, cik doakan saya. Tolong doakan Ustazah. Lah Ustazah lagi makbul doa Ustazah nak pergi Mekah tu. Tapi kita menagih doa tu sebab tanda kasih sayang, tanda hormat. Okey, sahabat-sahabat. Baik. Ambil lagi surah Al-Qasas ayat 81. Kata Dr. Aid Al-Qarni, setelah kita membaca Qaf ayat 19, ketahuilah bahawa sikap bergantung pada selain Allah hanya akan menyebabkan kesengsaraan. Bergantung selain kepada Allah hanya akan menyebabkan kesengsaraan. Siapa yang nak sengsara? Angkat tangan. Tak ada siapa nak, kan? Orang normal, akalnya sempurna, tak akan minta kesengsaraan. Kita minta kebahagiaan, kita minta keberuntungan. Jadi rupa-rupanya orang ingat mati ni, ingat saat-saat sakarat adalah satu rezeki yang besar dari Allah. Baik, apa kata Allah dalam Al-Qasas ayat 81? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang boleh menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya sendiri. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Ustazah selalu kan sebut yang nak tolong diri kita ni bukan siapa-siapa yang berada di sekeliling kita sebenarnya. Sebab Allah nak tengok setakat mana kebergantungan kita pada Allah. Contoh cerita ibu yang ditinggalkan oleh suami tadilah. Kan masa tu Ustazah anak saya kecil-kecil lagi kan. Semua sekolah saya tak tahulah. Sekarang dah besar-besar cik, berjaya semua tu lah. Tak tahu ada je rezeki Ustazah masa nak sambung belajar dulu. Tiba-tiba ada orang hantarkan rezeki begini-begini. Tiba-tiba pula masa tu saya sihat, dapat jahit baju orang sebanyak ni. Kan sihat je masa tu, malam-malam pun ingat lagi tak tidur. Siap tempahan jahitan saya tu, Allah. Ni kisah-kisah benar tahu sahabat-sahabat muslimin muslimat. Saya jadi terkagum-kagum. Ya Allah cik, semua anak-anak berjaya buat apa ni cik? Kupas kelapa dulu-dulu Ustazah, sebiji 5 sen je. Tengok Ustazah, sekarang ni saya nak pergi umrah, saya nak pergi chop jari tu, dah nipis, dah tak ada dah tanda ni. Subhanallah. Kita bawa jemaah umrah ni kadang-kadang jatuh air mata. Sebab tengok kehidupan mereka dulu. Kena pergi JPN pula, ambil surat pengesahan khas. Memang dia punya jari-jari ni dah tak boleh. Dah mati dah sahabat-sahabat muslimat. Kerana apa? Sebab membesarkan anak sebagai ibu tunggal. Kan penoreh getah ni kebanyakan orang-orang kampung yang saya bawa. Pak-pak Arab ni tak faham. Kan menoreh getah, dia katakan apa ke benda pula kan. Jadi kita nak ceritanya, Masya Allah, itulah ujian-ujian hidup.
yang nak memandangkan bergantung pada Allah. Tahulah Allah nak jaga anak-anak yatim tu macam mana. Tahulah Allah nak jaga orang-orang yang dizalimi macam mana. Subhanallah. Baik. Dalam satu buku Siyaru A'lam An-Nubala, maksudnya perjalanan hidup orang-orang mulia. Karya Imam Az-Zahabi yang terdiri dari 23 jilid. Bayangkan Dr. Aid Al-Qarni ketika menulis kitab ini merujuk pelbagai isi kitab. Jadi siapa kita untuk menafikan isi kitab ni? Siapa kita untuk mengatakan kitab ni tak bagus? Macam tu kan. Menghuraikan tentang perjalanan hidup orang-orang yang terkenal, baik ulama, khulafa, raja-raja, pemimpin, para menteri, orang-orang kaya mahupun para penyair. Just ingatkan sikit je. Ustazah duk jadi separuh muka ni sebab Ustazah suruh Jaja tunjuk pokok yang cantik kat tepi tu. Salin sikit je. Sini sikit. Okey, cun. Baik. Sebab dia macam bergerak sikit. Allah. Okey, terima kasih. Mana tadi? Okey, kemudian dengan membaca buku ini kita akan mendapat dua kesimpulan yang penting. Subhanallah, dua kesimpulan inilah. Pertama, bahawa barang siapa bergantung pada selain Allah, maknanya pergantungan dia pada harta benda. Selagi harta benda ada, dia rasa macam okey. COVID seminggu dua okey lagi. Sebulan dua okey lagi. Bila dah setahun, masing-masing dah mengeluh. Harta simpanan saya semua dah habis dah Ustazah. Simpanan saya semua dah habis. Jadi bila simpanan dah habis, ni kisah-kisah benar ni. Kami berkawan dengan anak-anak kapal, pramugara-pramugari, kan, pilot, mengadu. Ni Ustazah selalu ulang sebut sebab awal-awal PKP dulu, mereka kontak kami, doakan kami Ustaz, doakan kami Ustazah. Kenal kan, masa kita duk hampir setiap bulan, bila Ustaz bersembang dengan mereka. Yang pramugara kata, Ustazah tolong doa, kan, gaji basic saya jadi storekeeper kat Giant, RM800 je. Tapi ada komisen tu, komisen ni kalau rajin bolehlah juga Ustaz. Okey, Alhamdulillah, tahniah. Awak bawa balik rezeki yang halal untuk keluarga, pasti ada barakah. Tapi ada golongan, bukan semua, tapi ada yang mengadu, seorang pilot, simpanan banyak sekali, dapat gaji berapa. Tapi saya tak reti buat kerja apa Ustaz. Saya reti memang daripada habis belajar, saya reti bawa kapal terbang je. Saya nak buat kerja apa lagi? Jadi duduk rehat-rehat saja, makan duit simpanan. Akhirnya sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, duit pun semakin menipis. Bayangkan rumah mereka bukan semurah-murah nak bayar setiap bulan. Kereta mereka bukan kereta kecil nak bayar setiap bulan. Maka jawapannya, duit habis. Duit habis, bergaduh dengan isteri. Isteri dah tinggalkan. Anak-anak dah marah-marah sebab dulu makannya mewah. Kenapa sekarang disekat-sekat? Jadi akhirnya duit habis. Kita nak cerita macam mana selama ini kamu rasa dengan harta kamu itu, dengan timbunan harta itu, kamu boleh menjadi orang yang senang. Tidak. Allah bagi hanya dengan coronavirus sahaja. Sampai sekarang kita tak boleh sentuh dia. Kita tak boleh nampak dia. Sampai sekarang kita masih tahu dia ada di keliling kita. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, macam mana kita nak bergantung kepada harta benda? Sekelip mata, kapal terbang yang banyak-banyak hanya duduk di tempat parking sahaja. Ibaratnya macam itulah. Orang beruang yang ke sana sini hampir setiap bulan. Kan? Kenapa tak jalan holiday macam dulu-dulu? Kau gila, kan? Kapal terbang pun tak terbang, ini kan lagi aku. Dia kata macam tu, kan? Anak pinak, kan? Rupa-rupanya berapa ramai orang mengharapkan anak pinaknya yang membantu dia. Senang Ustazah ada anak, nanti bila dah tua, jalan sengit-sengit, sakit lutut, anak pimpin kita. Rupanya tak ramai yang begitu. Anak berjalan tinggalkan maknya, duduk di belakang. Mak kan ada tongkat, mak kan ada wheelchair, pembantu boleh tolak. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita dilarang walaupun anak itu lahir daripada benih suami kita dan kita bercantum halal. Kemudian melahirkannya dengan penuh susah payah. Jatuh air mata kita, jatuh darah kita, kan, berparut tubuh kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kepada kita untuk berfikir, bukan anak tu. Kamu korban segala, darah kamu, air susu kamu, harta benda kamu untuk anak, itu ibadah tu. Itu pahala, halalkan. Ikhlaskan hati. Tapi jangan pernah kata, kan, kalau mak besar, mak tua nanti, kamu dah besar, jangan tinggalkan mak. Kita boleh cakap. Tapi kalau mereka tinggalkan kita, apa lagi yang kita nak cakap? Kita nak pisahkan, kita nak kata mak tak halalkan air susu mak, siapa kita? Yang beri air susu tu, yang tumpahkan darah kita adalah Allah. Takdirnya masing-masing.
Nampak orang kampung semua kata, Ustazah, anak engkau tu belajar tinggi je, tapi tinggalkan engkau macam tu saja. Seorang ibu yang mulia tetap mendoakan kebaikan. Mungkin bukan sekarang, ya Allah, tapi bila aku dah berada dalam tanah, aku dah tak boleh beribadah, berdoa mereka yang akan mendoakan aku, ya Allah. Ini sahabat-sahabat muslimin muslimat, ikhlaskan hati. Jangan pernah bila dah tua anak-anak tak balik pada kita, kita kata menyesal aku besarkan kau. Kalau aku tahu kecil-kecil dulu aku penyek-penyekkan kau. Kan macam tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan. Sebab bukan sia-sia. Jaga malam kita bukan sia-sia. Suami kita cari nafkah untuk anak bukan sia-sia. Semuanya dipandang Allah. Allah tak buta. Allah tak buta. Okay, nanti bila kita dah berada di dalam tanah, ya Allah, sejuknya barzah aku ni, siapa yang hantarkan kebaikan pada aku? Tu anak yang dah menyesal. Dulu tu selalu lupakan kau. Yang kau bangga-banggakan dulu tu pula sekarang dah lupakan kau. Kubur mak tak pernah ziarah. Sibuk dengan kerja. 2-3 tahun tak pernah ziarah. Tak pernah ingat nak hantarkan Fatihah. Tapi anak yang dulunya derhaka, menyesal, mereka lah yang paling menangis dalam doanya. Aku tak boleh dah buat kebaikan pada mak ayah aku, ya Allah. Maka tolong aku, ya Allah, dengan infak aku ini, dengan kebaikan aku pada orang lain ini. Tolong, ya Allah, supaya engkau ampunkan dosa-dosa ibu ayahku. Orang tua inilah sebenarnya yang jauh lebih beruntung. Saat di dunia dulu, dia macam orang yang sangat kerugian, digelak ketawakan oleh kawan-kawannya. Tapi asbab sabarnya dia, Allah yang beri ujian anak yang macam ni, aku tempuh, aku terima, ya Allah. Moga-moga nanti dia berubah. Nanti tu bila kalau dah mati tak guna. Kawan dia makcik bawang kan suka macam tu. Makcik tu kata, kalau aku jadi engkau tu anak tu, aku tinggal, aku pisahkan aja. Tak payah dah doakan. Jangan ibu-ibu dirahmati Allah. Di dunia kita masih boleh merangkak. Di dunia kita masih ada alat-alat untuk kita gapai. Tapi bila kita di akhirat tak ada siapa. Di alam barzah tak ada siapa tolong kita. Rupanya kita ada anak-anak yang menyesal. Yang dulunya kita nasihat dia tak nak dengar. Okay, lepas kita mati tu, dia buat kebaikan banyak, rupa-rupanya mengalir ke barzah kita. Itulah yang Ustazah Zai cemburu kepada anda para ibu. Pasti anda akan beruntung. Kalau tak dunia, di akhirat. Sebab jaminan daripada Allah, anak-anak punya doa tak ada hijab kepada ibu ayahnya. Ustazah Zai kena cari pahala kod lain pula. Kan kalau ada sedikit harta, jariahkan. Kalau ada ilmu, dimanfaatkan. Kenapa duk rajin sangat Ustazah? Pergi je lah mandi pantai tu. Nak mengajar lah tahzan buat apa kan? Jawapannya sebab moga inilah nanti menjadi saham akhirat Ustazah. Okay, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, kita nak sebut lagi. Bukan juga kedudukan, bukan pekerjaan tertentu yang menjadi tempat sandaran kita. Maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu. Ingat, ni amaran daripada Allah sendiri. Kalau engkau jadikan harta, anak-anak, kedudukan, pekerjaan sebagai tempat sandaran engkau, sebab tu Allah sibukkan engkau dengan semua itu. Allah, meremang bulu roma. Patutlah tak sempat. Ada orang yang taat, sahabat-sahabat. Saya ramai anak-anak murid yang taat kepada Allah. Masya Allah, dia sembahyang juga. Tapi dekat pejabat, sempat qabliyah ba'diyah. Ya, awak buat macam gini ni kacau waktu kerja ke? Dah tak perlu dah solat-solat sunat sebelum selepas ni. Kalau waktu, taklah Ustazah, saya bawa bekal dari rumah, nanti sambil-sambil apa baru makan. Ni waktu rehat ni, waktu saya duduk dekat surau, sempat nak mengaji satu muka surat. Kita pula, ya Allah, sempat nak ngaji lagi. Waktu rehat, sahabat-sahabat. Kemudian seminggu sekali dia yang menadah ilmu duduk depan, subhanallah. Kan, jadi tinggal nak tak nak je. Kita tak ada alasan. Sebab walaupun kedudukan kita tinggi, pangkat kita besar, gaji kita banyak, anak kita ramai boleh dibanggakan. Bukan itu semua tempat pergantungan kita Allah. Balik kepada Allah. Maka kalau kita sentiasa disibukkan, cuba rujuk dengan orang-orang yang suka solat awal waktu. Saya ada banyak anak murid macam ni. Ustazah, saya kontraktor kan, busy. Saya balik rumah kadang-kadang saya bawa komputer, anak-anak minta, ibu tolong tengok. Alah, minta tunjuk kakak, minta tunjuk abang. Tak sempat untuk anak-anak. Bila saya cabar diri saya, ni kisah benar muslimat. Kan? Saya cabar diri saya untuk 7 hari sahaja, saya akan buat 5 waktu ni di awal waktu. Bahkan saya tunggu waktu. Masya Allah, menangis dia cerita kat Ustazah. Dia kata apa? Saya tak perasan perubahan tu Ustazah. Tapi anak saya kata, Mama, sekarang Mama malam dah tak sibuk macam dulu. Kenapa Mama nak sibuk? Mama dah siap semua kerja kat pejabat. Mama dah settle dah semua. Kan baru dia perasan bila anak dia tegur, suami dia perasan dah tak buat kerja sangat, bawa balik kerja pejabat ke rumah. Kemudian dia kata apa, sahabat-sahabat?
Betul lah Ustazah, hikmah saya mendahulukan Allah, kan? Saya dipermudahkan segala urusan oleh Allah. Sempat je sekarang ni. Seorang doktor pun mengaku dengan Ustazah bercerita, subhanallah. Dulu Ustazah contoh satu-satu pembedahan tu memerlukan 6 jam. Setelah kita jaga solat di awal waktu, saya hanya perlukan pembedahan yang sama untuk 4 jam. Sangat jimat. Tak tahu di mana 2 jam lagi tu. Elok, tak adalah tertinggal gunting dalam perut ke apa. Tak ada. Subhanallah. Maknanya elok kerja yang sama, tapi Allah permudahkan. Jadi, mudahkan urusan kita yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Allah akan mudahkan segala urusan kamu dengan hamba Allah. Itu yang bila Allah sibukkan kita pergi meeting urusan kerja. Tiba-tiba kawan tu bukan cerita pasal kerja je. Dia meleret ke mana-mana. Ustazah pun meeting dan dating juga. Tapi bila kita jumpa orang tu rasa macam bermanfaat. Okay, masa tu sekejap tapi bermanfaat. Contohnya lah macam sahabat kita Wan Yahya nak dating dengan Ustazah kan. Kalau nak, mai jumpa datang dekat rumah Acik ni, insya-Allah. Dapat jumpa, dapat selfie-selfie tadi, dapat ilmu, bermanfaat tak? Kalau Ustazah nak pergi rumah orang tu, rumah orang ni, rumah orang tu, Ustazahnya semakin bulat. Manfaatnya tak dapat. Manfaatnya tak dapat. So, kita kena bijak dalam menggunakan masa. Okay? Sebab kita nak masa itu yang manfaat dan barakah, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, kita ambil ayat Az-Zukhruf, ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Ini kisah-kisah orang yang perasan. Dah baik, tapi duk rasa macam syaitan tu takkan datang dekat kat dia. Allah, sahabat-sahabat. Iblis ni ada level-levelnya. Pangkat apa? Corporal, general, kan? Kalau orang yang tak cinta ilmu, yang malas beribadah, buat apa hantar pangkat general? Buang masa je ketua setan bayar gaji kat dia, kan? Buang masa. So, hantar je low class punya setan. Alah, dia ni sekali hembus je hujan pagi tadi, terus tarik selimut. Tak susah mana pun, kan? Tapi kalau kita, Allah wajib sembahyang ni. Kita pun bangun. Kan bangun sembahyang berwuduk, terpelanting dah syaitan. Tapi dia datang lagi. Kita dah berdiri atas sejadah tu. Didatangkan, rasa was-was. Aku wuduk tadi basuh kaki ke tidak entah. Mula dah kita ni. Kemudian dah sembahyang. Okey dah hilang dah was-was wuduk tu. Aku ni dah baca kunut ke tidak tadi? Kan dia jadi macam tu. Kenapa ya? Sebab itu kita disuruh beramal dengan surah An-Nas. Ya, antaranya kita memahami dalam tu sebab syaitan ni suka membisik-bisikkan kejahatan. So Allah suruh kita berhati-hati dalam hidup. Kita dah baik, jangan perasan. Tak cukup lagi ni, sebab tu orang beriman kena ada khauf dan raja'. Apa khauf? Takutnya Allah tak terima amal aku ni. Raja', penuh pengharapan. InsyaAllah walaupun aku buat sikit, tapi aku istiqamah, insyaAllah ini mudah untuk aku ke syurga Allah. Buat je. Sebab tu istiqamah tu penat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, penat. Diorang kata memang Ustazah, adalah si Polan tu semalam cakap kat Ustazah. Memang bosan tau Ustazah buat baik. Bosan Ustazah buat baik. Macam itulah dia cakap kan sembang semalam. Dia tengah senyum ni. Kan dia kata, bosan tau Ustazah buat baik. Sebaiklah kawan dengan orang baik-baik. Dia kata macam tu kan. Jadi maksudnya dah tahu jawapan. Kita kena berada dalam circle yang baik. Bukan berpisah dengan kawan-kawan lama tu. WhatsApp yang macam mana, Facebook yang macam mana. Ini Facebook orang joget-joget depan kamera pun sibuk. WhatsApp yang tentang, bukan WhatsApp, Facebook yang tentang rasa ngandung dah kot, nampak perut dia besar. Kan sibuk lah muslimat kan. Mokcik-mokcik PD pun gelap macam tahu je. Apa kes yang kita nak tahu dia ngandung, dia beranak nanti dia tunjuklah kat kita. Mesti ada sebab kenapa dia nak sembunyikan dulu. Kita doa je lah yang baik-baik. Subhanallah. Yang terlebih tunjuk pula kan. Mengandung pakai baju ketat sungguh-sungguh. Terlebih tunjuk. Apa baby shower ke shower baby. Tunjuk benda-benda macam tu pula kan. Ustazah sama je orang sekarang orang dulu. Orang dulu tu lenggang-lenggang perut tu dia kata. Sekarang ni takkanlah salah kami nak buat macam ni. Terlampau-lampau menunjuknya pula. Lepas tu na'udzubillah min zalik, berlaku macam-macam perkara yang kita tidak ingini. Kita juga sahabat-sahabat yang menambah-nambah dosa. Terus fokus dengan kebaikan yang kita lakukan. Memang penat istiqamah.
Apa yang tak penat? Semua dapat jawapan kan? Istirahat. Kompom tak penat. Kan? Istirahat, kompom tak penat. Nanti dia jawab lagi, Ustazah, kalau rehat-rehat kat dunia, nanti dekat akhirat kita kena balon kan? Atau tak apa? Maka janganlah duk berehat sangat. Kena penat-penat di dunia. Semoga rojak pengharapan kita itu, semoga nanti di sana aku berehat panjang, wahai Allah. Amin. Okey. Fir'aun celaka kerana kedudukannya. Ni dah contoh dah ni, kita nak tutup. Fir'aun celaka kerana kedudukannya. Siapa tak kenal kekayaan Fir'aun? Bumi Mesir subur, mengalir air-air sungai-sungai yang hebat kerana aku, kata Fir'aun. Akhirnya, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang lebih tinggi. Oh, hebat sungguh Fir'aun mengaku Tuhan. Okey, akhirnya bagaimana Fir'aun? Kan Allah gunakan laut je. Tenggelam dia habis. Okay? Lalu sahabat-sahabat Qarun binasa kerana hartanya. Siapa Qarun? Qarun ni dia dengan Nabi Musa ada bau-bau bacang tau. Kalau orang sekarang bau-bau stokin, dia kata kan. Jadi maknanya dia rapatlah BFF dengan Musa. Musa, kau ni kan Nabi, tolonglah doa untuk aku. Aku ni miskin, kerja pagi, kais pagi, balik. Habis dah duit aku. Tak ada benda dah nak simpan untuk esok. Jadi Nabi Musa angkat tangan, kayakan Qarun. Membiak-biak ternakan Qarun. Kan? Masya Allah, menjadi tanaman Qarun. Hebat. Akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya. Tak lama, orang kampung pun kata, Qarun, sekarang dah tak nampak dan kau duduk sebelah Nabi Musa. Kalau bahasa kita, kau ni sejak naik pangkat ni dah tak nampak dekat masjid. Itu bahasa kita kan. Jadi kenapa lagi ramai staff, lagi busy meeting sana sini. Bukan suruh masjid, kampung paya. Pergi meeting kat mana-mana, pergi tak sembahyang dekat masjid. Itu yang Allah nak tanya kita. Bukan mesti kat kampung kita. Tapi hati. Mekah tutup 2 tahun, tak ada haji. Macam mana hubungan hati kita dengan Allah? Adakah kita hanya menangis depan Baitullah ketika bertawaf? Bukankah kita tak boleh menangis ke atas sejadah kita saat sujud di hadapan Allah? Okay, sebab Tuhan kita bukan Baitullah. Tuhan kita adalah pemilik Baitullah itu. Okay, jadi kita duduk kat mana-mana, ada Allah di hati kita. Pangkat tinggi, pangkat rendah, ada Allah di hati kita. Tapi kalau jadi macam Qarun, dah kaya, dia lupakan Allah, maka akhirnya harta karun. Kalau buat kat PD ni harta karun, korek-korek jumpa rantai. Itu harta karun tau. Bukan harta Ustazah Zai. Maknanya nak cerita banyak sungguh harta Qarun. Tak habis-habis. Kan? Akhirnya tenggelam dia dengan harta-hartanya. Na'udzubillah min zalik. Umayyah bin Khalaf hancur kerana perdagangannya. Dan Al-Walid ini antara orang yang membangga-bangga. Dulu tak berapa bangga, bongkak hidup dia. Tapi sejak anak-anaknya berjaya, ini seperti Al-Walid Al-Mughirah. Quran cerita tentang sosok tubuh Al-Walid Al-Mughirah. Betapa dia berbangga dengan anaknya 10 orang semua lelaki. Kan? Sebab padahal ulama tafsir kata 10 orang tu lelaki tu bukan anak dia semua sebenarnya. Tapi anak orang pun dia mengaku anak juga. Maksudnya nak cerita sebab orang dulu dia bangga dengan anak lelaki. Bila dapat anak perempuan dia sembunyikan. Merah padam muka, malu nak cakap kat orang dapat anak perempuan. So Al-Walid ni dia bangga dengan anak-anak lelaki. Dia semua mewarisi bisnes dia. Mak-mak sekarang lah, tu anak kau buat apa tu? Dia buat sambung bisnes akulah. Bangga. Tapi kalau anak tu tak menjadi, yang mana lupalah anak mana kau tanya ni. Dia pula tak ngaku anak kan. Sebab cita-cita dia nak anak mewarisi dia. Tapi bukan begitu kehendak Allah. Ibu ayah, kita nak anak kita jadi A. Kenapa Allah jadikan B? Sebenarnya Allah nak selamatkan kita daripada bongkak dan ujub itu tadi. Okay, jadi Alhamdulillah sahaja. Yang penting anak kita masih mentaati Allah. Al-Walid Al-Mughirah dicelakakan oleh Allah kerana terlalu bangga dengan anak-anaknya. Allahu Rabbi. Okay? Satu ayat lagi. Al-Muddathir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zar'ni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang-orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Allah ciptakan kita. Allah tahu bagaimana nak uruskan kita. Kita mak-mak selalu, kan, kamu tu anak ibu tu, kamu mesti ambil kos ni dekat UIA. Contoh kan. Kita boleh bagi pandangan, cadangan. Tapi seandainya dia pun dengan lontaran idea. Cikgu cakap macam ni ibu. Tapi kawan-kawan kakak kata macam ni ibu. Kan? Kita dah nasihat macam mana dia tak mau. Jom kita berlapang dada ya Allah. Okay? Kita nak sebut macam mana muslimin-muslimat dirahmati Allah. Allah yang uruskan dia. Sebab Allah jamin zarni wa man khalaqta wahida. Wa man khalaqtu wahida.
Okey, jadi kalau kita kata selama mana aku nak bergaduh dengan dia, aku tak tahu musim-musim zaman-zaman sekarang ni. Aku suruh ambil kos A, dia minat kos B. Ya Allah, dengan kos B ni asal tidak bermaksiat kepada engkau, kau permudahkanlah urusan anak aku, ya Allah. Mudahkanlah jalan-jalan rezekinya, ya Allah. Itu lebih melapangkan dada daripada kamu selagi nak ambil kos tu tak payah balik dah rumah ibu. Tu yang kawan tu cari ibu lain tu marah pula. Kan sahabat-sahabat. Okay, benda macam ni lah kadang-kadang. Demikian juga Abu Jahal binasa kerana kedudukannya. Kenal siapa Abu Jahal? Kau tak kenal memang tak tahulah kan. Pantang tengok Nabi Muhammad senang. Dia yang susah. Dia yang susah. Itu je mudah nak kenal Abu Jahal ni. Apa yang Nabi buat semua tak kena pada dia. Tukang kritik, tukang sakit hati. Maknanya paling besar dengkinya kepada Muhammad adalah Abu Jahal. So siapa kita yang terselit sebesar zarah dengki di hati, jangan marah kalau ada orang panggil kita Abu Jahal. Nehi tak nak, teruk benar Abu Jahal ni. Kan aku tak nak jadi Abu Jahal. Sebab Abu Jahal punya kedengkian kepada Muhammad luar biasa. Dia tak boleh tengok Nabi Muhammad senang. Ada je. Subhanallah, ketika Nabi Muhammad masuk ke pasar-pasar, la ilaha illallah, agungkan Allah, dia akan follow di belakang. Muhammad kadzab, Muhammad sahar. Jangan dengar cakap Muhammad penipu besar ni. Jangan dengar cakap Muhammad ni kata-katanya adalah sihir. Itu dia, sebab dia tak nak orang ikut cakap Muhammad, biar ikut cakap dia. Ini kejahatan Abu Jahal yang melampau, okay? Sebab dia rasa tergugat kedudukannya sejak Muhammad diangkat menjadi rasul. Dan siapa lagi? Abu Lahab, pak saudara Nabi SAW. Siap ada surah Tabbat Siyada Abi Lahabi. Subhanallah, kan? Allah celakakan kedua tangan Abu Lahab. Sengsara kerana bangga dengan keturunannya. Siapa tak kenal keturunan Quraisy Abu Lahab? Disebut dalam Quran. Tapi sebab kerana berbangga-bangga dengan bangsa keturunan, akhirnya dia dinerakakan oleh Allah. Abu Muslim, nama sedap elok. Tapi berbangga dengan kekuasaannya. Al-Mutanabbi runtuh kerana kemasyhurannya. Kerana merebut kemasyhuran. Follower saya 2.5 juta. Bangga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa sangat? Orang follow kamu tu untuk apa? Kalau untuk tunduk kepada dia, rugi. Ajak orang follow kamu untuk tunduk kepada Allah. Kan bila ajak orang tunduk kepada Allah, semuanya indah. Tapi ajak orang tunduk pada kamu, masa tak lalat besar, bolehlah orang suka. Kalau tak lalat mengecut, orang tak suka. Kan macam itulah bahasa. Al-Hajjaj dengan sikapnya yang bongkak di atas bumi. Ibnu Al-Furat dengan kezalimannya sebagai menteri. Itu contoh pertama. Okay? Tapi kedua, kita perhatikan pula sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah tadi, contoh kebinasaan pertama. Kedua, contoh yang dimuliakan oleh Allah. Tak ada nama macam Fir'aun. Tak ada harta macam Qarun. Tapi dia dimuliakan oleh Allah. Barang siapa hanya bergantung diri kepada Allah, beramal semata-mata kerananya dan selalu mendekatkan diri kepadanya, maka Allah akan memuliakan dan mengangkat darjatnya walaupun ia bukan dari keturunan yang baik. Tanpa kedudukan, tanpa kaum kerabat, tanpa harta dan keluarga sebagaimana yang dialami oleh Bilal bin Rabah, Masya Allah, datang sebagai pendatang, rambut kerinting, kulit hitam, bibir merah tebal. Orang tengok pun Allah, buruk bebenar rupa dia. Tapi Nabi angkat jadi tukang azan, muazzin. Subhanallah sahabat-sahabat. Dan suaranya tak sedap. Tapi bila dia lontarkan suara, bergetar jiwa penduduk Madinah nak follow. Di mana suara itu berkumpul, itulah di dalam masjidnya Nabi SAW. Subhanallah. Dan Nabi pernah sebut di lisannya, wahai Bilal, aku terdengar telapak kakimu di dalam syurga. Masya Allah sahabat-sahabat. Kalau ya Muzayyanah, aku terdengar telapak kakimu di syurga. Agak-agak Muzayyanah buat apa? Kan? Tidur sajalah, aku dah masuk syurga dah kot. Dah jamin syurga. Tapi Bilal dah dijamin syurga lepas wuduk solat. Lepas wuduk solat. Itulah wujudnya solat sunat wuduk. Masuk ke syurga sebab tak pernah batal air sembahyang. Itu Bilal. Masya Allah, tabarakallah, kita memanglah sikit-sikit kontut tapi wuduk lagi. Sebab suri rumah tak ada masalah. Bukan cerita orang pejabat. Pejabat tengah meeting, jap bos, gimana? Nak jadi Bilal bin Rabah wuduk. Jenuh lah.
Ni kita cerita mokcik-mokcik dalam rumah kan. Kan alang-alang Ustazah dah tua-tua ni asyik nak kencing je, bagus cik. Tapi dah terbasah satu bahagian, wuduk lah dah alang-alang masuk bilik air. Tu ada sebenarnya peluang. Sebab tu Ustazah tua-tua ni malam-malam tak boleh tidur. Itu rezeki cik. Itulah malah cakap dengan Ustazah, asyik rezeki je ni. Rezeki sebab apa tak boleh tidur? Allah suruh bangun tahajud. Dulu muda-muda tak buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa gelak besar ni? Arfazilah Anas. Ramai mokcik-mokcik kat sini, jangan gelak. Okay. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah disebutkan apa? Maka Allah akan memuliakan dan mengangkat darjatnya walaupun ia bukan dari keturunan baik, tanpa kedudukan, tanpa kaum kerabat, tanpa harta dan keluarga. Mereka datang sebagai pendatang di bumi Madinah sebagaimana yang dialami oleh Bilal dan Salman. Siapa Salman Al-Farisi? Subhanallah, ketika diangkat menjadi gubernur, tiba-tiba datang makhluk mana, engkau tolong angkatkan guni barang aku ni, berat ni. Kan disuruh Salman. Kan orang dulu-dulu mana ada bajunya berbeza dengan orang awam walaupun dia seorang gubernur kan. Jadi dia nampak macam lelaki biasa saja, keluar daripada pasar, tolong angkat guni aku ni, bawa sampai aku balik. Sebab apa? Orang tua tu nak makin angkuh sebab dia kata aku suruh apa pun orang ikut je. Jadi Salman Al-Farisi dia angkat 2 guni yang begitu berat, bawa ke rumahnya. Masya Allah, bawa ke rumahnya. Sampai di pertengahan jalan, sebelum sampai kat rumah orang tua ni, ditegur oleh seorang hamba Allah. Tuan, apa khabar? Baik, khabar baik, Alhamdulillah. Lepas tu, kau suruh dia angkat beban berat macam ni, kau tahu tak siapa ni? Inilah gubernur satu wilayah. Pakcik tua tu punya minta maaf, aku tak mengenali engkau. Sebab Salman katalah, aku manusia biasa, aku lebih muda daripada orang tua tu. Biarlah aku tolong dia. Aku tolong dia dengan ikhlas. Tak payahlah cakap-cakap kat orang, aku ni gubernur ke apa ke. Gubernur maknur tu kalau kita lah kan. Yang penting aku nak tolong. Tolong aku dengan ikhlas. Bukan tolong aku, nanti aku tolong kau undi aku. Bukan gitu. Mohon terasa. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kemudian Syuhaib. Disebutkan muslimat dirahmati Allah cerita tentang Syuhaib. Ustazah nak sebut sikit ni. Syuhaib bin Sinan. Sebab dalam buku tak ada. Syuhaib bin Sinan dengan pengorbanannya. Subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau diceritakan, Allahu Akbar, siapakah dia yang memang sentiasa ikut kepada perintahnya Allah bila dalam kedudukan yang begitu tidaklah indah. Wajahnya lebih kurang seperti Bilal bin Rabah. Tetapi subhanallah kan, bila dapat je pekerjaan, sentiasa dilakukan dengan pekerjaan yang terbaik. Ini yang kita nak ceritakan, macam mana dia boleh melakukan demikian sedangkan yang didatangi itu bukan dengan himpunan harta yang banyak. Tapi dia rajin sangat membantu apa sahaja dengan keikhlasan. Waktu hari ni kalau baca status Facebook Ustazah, dalam wish kepada tim khidmat, Cikgu Farah punya birthday, kemudian Teacher Dahliana, banyak bantu kerja-kerja dakwah Ustazah. Ustazah share tulisan Cikgu Dahliana tentang ikhlas. Kan sebab baru kita tahu, ikhlas ni macam ni sebenarnya, ikhlas ni macam ni. Kalau ikut silibusnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kata apa? Ikhlas ni adalah puncak silibus yang paling tinggi. Paling susah Ustazah, kita nak bercakap dengan hati kita sendiri. Yes, paling susah. Semua orang boleh buat baik, tapi siapa yang paling ikhlas itulah yang paling dipandang oleh Allah. Terakhir adalah contohnya tentang Atha. Siapakah Atha ini sahabat-sahabat dirahmati Allah? Atha bin Rabah. Kan dia adalah waris keturunan Abdullah ibnu Abbas. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tahu kerana apa dia seorang hamba, tetapi dalam hidupnya tak pernah tinggalkan 3 perkara. Pertama, mesti beribadah kepada Allah. Kedua, menuntut ilmu daripada para sahabat. Ketiga, memenuhi tanggungjawab kepada majikan. Perfect kerja dia kepada majikan. Dan akhirnya dibebaskan daripada sebagai hamba, sahabat-sahabat dimuliakan kedudukannya. Benarlah kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 40. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Tak beriman jadi orang kufur itulah rendah. Walaupun cakapnya macam tin kosong. Bunyinya kuat tapi kosong di sisi Allah. Dan kalimah Allah itulah yang tinggi, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi siapa anda bersama dengan Allah, jangan takut untuk datangnya ajal. Anda akan mati dalam kemuliaan di sisi Allah.
Tapi kalau anda hidup dalam keadaan yang tidak bersandar kepada Allah, okay, sahabat-sahabat, memang anda hidup atas dunia ni macam orang pengecut. Itu yang sana sini kan. Kau nanti kalau aku ni kau macam-macam lah, melobi sebagainya, pengecut. Kerana apa sahabat-sahabat? Dia bersandar kepada penyokong, dia bersandar kepada follower, dia bersandar kepada harta kedudukan, maka dia akan mati sebelum mati yang sebenar. Jom kita hidupkan hati-hati kita insya-Allah dengan la tahzan setiap hari di page Ustazah Muzayyanah. Okey, ampun maaf zahir batin, semoga Allah redha pada kita. Insya-Allah kita bertemu besok live kita daripada Johor pula. Okey, hari ni live kita daripada PD, besok live la tahzan daripada JB. Ustazah akan maklumkan. Besok pukul 7 kot je. Nanti kita akan masuk dalam grup. Jadi doakan kami insya-Allah, sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kasih insya-Allah. Suara Jaja tu. Oh, dia nak bagi acik-acik ni tengok.